الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan jalan kepada kita untuk dapat kepahaman dalam agama, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa may yuridillahu khairan, sesiapa yang diberikan kebaikan kepadanya, yufaqahu fid din, maka diberi faham dia kepada agama. Jadi tanda orang diberi kebaikan di atas muka bumi ini apabila dia diberi faham oleh Allah Ta'ala pada agama, tahu tentang hukum halal haram, tahu tentang pahala dosa. Jadi inilah maknanya kehidupan yang perlu maknanya ada kepada seorang mukmin Muslim ketika mana hidup dekat atas dunia. Agama, kefahaman kepada agama adalah satu perkara yang penting. Jadi dengan sebab itu kita tidak boleh mendapat kepahaman agama melainkan kita kena duduk dalam jilsah, makna majlis ilmu. Dengan situ kita akan dapat kepahaman, kita akan dapat maknanya pencerahan tentang sesuatu kemusykilan ataupun sesuatu kekusutan dalam suatu hukum atau suatu perkara yang bersangkutan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada muka surat 61. Surat 61 bahagian yang ketiga, iaitu bab fiqh. Sebelum ni kita telah menyentuh tentang bab tauhid. Hari ini kita nak menyentuh tentang bab fiqh. Bab yang pertama, bersuci ataupun kitabut taharah. Kitabut taharah. Maka peranan hukum syarak terhadap terhadap kekuatan dan keinginan manusia ni, dia dibahagikan dia kepada empat kekuatan dan keinginan manusia. Manusia ni ada empat keinginan dia, ada empat kekuatan dia. Yang pertama dinamakan quwwatun natiqun, iaitu kekuatan akal. Manusia ni dia ada kekuatan akal. Dia kalau dia tak ada akal, dia tak ada kekuatan akal, nanti dia sama macam binatang. Dia tak boleh menggunakan akal dia tu. Nasaya dia sama taraf dia macam haiwan. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum sungguhnya dalam neraka itu penghuninya paling ramai apa? Jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, dia ada hati tapi tak boleh guna hati dia, kan? Walahum azanun la yasma'una biha, ada telinga tak boleh nak mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tak boleh pandang. Maka Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am, Orang yang Allah Ta'ala beri dia mata, beri hati, beri pendengaran,
Dia tak boleh guna benda-benda ni. Dia mengikut hawa nafsu dia, maka mereka ni macam ulaika kal an'am, macam binatang. Cuba binatang tu dia tak pakai baju je. Tak? Sekarang pun binatang pun pakai baju. Kan? Memang moden ni. Orang yang bawa binatang tak pakai baju. Macam jahal sekarang ni. Kerana apa? Dia tidak menggunakan kuwatan natiq. Sebab tu orang-orang zaman jahiliah, kerana apa dia rosak? Kerana mereka tidak menjaga akal. Mereka minum arak. Mereka tak boleh fikir, ada akal tak boleh fikir. Bunuh anak hidup-hidup. Ada anak lelaki semua bunuh. Ada anak perempuan bunuh. Mereka berperang di antara satu sama lain. Tak habis kisah perang ni panjang. Silapnya sikit je pasal binatang ternakan, pasal kabilah, pasal keturunan. Kerana mereka tidak mengguna akal yang Allah Ta'ala bagi. Bila datangnya Islam, maka jadilah Allah Ta'ala menyuruh, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya akal ni termasuk dalam maqasid syar'iyah. Akal ni merupakan salah satu daripada maqasid syar'iyah, iaitu yang mesti dijaga. Makna keselamatan akal mesti jaga. Keselamatan agama, keselamatan diri, kehormatan diri, akal, kan? Keluarga, harta benda, tu semua kena jaga. Sebab tu dia termasuk dalam maqasid. Suatu perkara yang penting, yang wajib kena jaga. Zaman jahiliah dia tak ada gitu. Dia ada otak, dia ada akal, tapi tak boleh guna nak fikir benda ni. Jadi dengan sebab itu, peranan hukum syarak terhadap kekuatan dan keinginan ni, tu yang pertamanya dinamakan dia kekuatan akal. Yang keduanya keinginan perut untuk makan dan minum, nama quwwatun syahwiyatun batani. Ni satu lagi kekuatan yang ada dalam diri insan, iaitu apa? Keinginan perut untuk makan, minum. Dah 10 hari berjalan Syawal, tak puasa-puasa lagi. Dah puasa, belum start lagi dia kata. Belum start. Bila nak start tu, nantilah dulu, rumah open house banyak benar. Tak? Kenapa tuan-tuan? Kerana dia kata sebulan Ustaz, puasa Ustaz, sebulan. Berilah can makan dulu, dia kata. Bagi makan, lama tak puasa langsung. Puasanya bukan 6, dapat 5 je. Tiap-tiap tahun dapat 5 je. Itu bukan puasa 6. Kerana apa? Kerana dia ada maknanya kekuatan, iaitu keinginan. Quwwatun syahwiyatun bataniyah. Perut nak kena isi je. Kalau bukan bulan Ramadan ni, perut ni tak nak makan ni. Tu sebabnya orang kata berpuasa bukan dari bulan Ramadan, puasa yang mencabar. Sebab apa? Sebab banyak orang makan. Sebab kalau dalam bulan Ramadan kita puasa, sebab memang orang semua puasa, jadi kita pun tak heran. Sebab tu puasa dalam sebabnya gandaan puasa dalam bulan Syawal ni, oleh kerana dia punya cabaran dia besar. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang puasa 6, dia punya pahala macam puasa setahun. Sebab apa? Cabaran dia besar. Man shama Ramadan summa atba'u sittat min Syawal qasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah puasa setahun. Sebab puasa 6 hari ni mencabar. Sebab tu diberi nilai oleh Allah Ta'ala besar, sampai umpama puasa setahun. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Lepas daripada Ramadan, tuntutan maknanya quwwatun syahwatun bataniyah, maknanya dia punya tuntutan perut dia besar. Kan? Besar.
Dah puasa dah niat dah, subuh tadi niat. Kan? Kawan ajak berjalan, dia kata jom makan. Aku ni puasa. Alah, puasa bila-bila boleh. Okey juga. Okey juga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiganya, quwwatun syahwiyatun farjiyah. Maknanya kekuatan yang ada atau keinginan yang ketiga, iaitu keinginan maknanya syahwat. Manusia ni dia ada keinginan syahwat. Dia sebab kalau tak ada keinginan syahwat ni, maka tak adalah orang kat atas muka bumi ni. Sebab ada keinginan syahwat lah, tu sebabnya orang ramai. Sebab tu keinginan syahwat ni betul. Dia perlu ada dalam kehidupan manusia. Kerana apa perlu ada? Supaya meneruskan kelangsungan kehidupan. Bayangkan kalau manusia tak ada keinginan, maknanya tak ada kuwatun syahwat. Dia kahwin, dia duduk diam je. Kan? Dia duduk diam je. Hafsah tengok ni tak ada apa-apa, dia diam. Maka tidak ada kelangsungan umat berlaku. Ada? Jadi dengan sebab itulah dalam diri manusia tu Allah Ta'ala hiaskan. Diberikan ada satu kekuatan, maknanya quwwatun syahwiyah. Mana syahwat dia kena, supaya manusia berkembang biak. Berkembang biak. Begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat. Tetapi apabila kekuatan syahwat ini tidak diletakkan pada tempat dia yang betul, maka berlaku kerosakan. Kan? Bila tak diletakkan dia pada tempat yang sesuai, mengikut landasan agama, mengikut landasan syarak, maka jadi masalah besar. Kan? Akan jadi masalah besar dalam masyarakat. Lahir perzinahan, anak zina banyak. Jangan dengan sebab itu. Itu perlu diketahui. Bagaimana nak meletakkan maknanya kekuatan atau keinginan syahwat ini pada tempatnya. Dengan sebab itu adanya munakahat. Apa munakahat? Adanya perkahwinan. Nak kontrol supaya manusia ni tak buat rosak dengan syahwat dia, maka dalam Islam ada perkahwinan. Satu bab namanya munakahat. Nanti akan belajar, akan disentuh. Dan yang keempatnya, kekuatan emosi marah yang menyebabkan permusuhan dan pembunuhan, yang dinamakan quwwatun ghadabiyah. Dekat manusia ni ada. Dia ada perasaan marah. Semua ada. Maknanya perasaan marah ni ada kalanya baik, ada kalanya tak baik. Marah kalau tak kena tempat, dia binasa. Tapi kalau sifat marah hilang dalam diri manusia, tak boleh juga. Sebab dia akan menjadi apa? Wujud satu sifat yang lain dinamakan dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus ni tak boleh masuk syurga. Sebab dia tak ada sifat marah. Dia tengok anak dia buat kemungkaran, dia diam je, tak marah langsung. Itu dayus namanya. Kan? Sebab tu kena ada sifat marah. Tapi kalau marah yang melampau, yang ikut emosi dia, tak kena pada tempat, dia membawa kepada kemudaratan, membawa kepada kebinasaan. Jadi ini 4 perkara ni ada dalam diri orang. Sebab tu sifat marah kalau tak ada, kena diwujudkan. Kena diwujudkan dalam diri kalau tak ada sifat marah. Tengok semua senyap, diam je, tak marah kan? Marah dia kata kena jual dia kan? Diam je, orang buat maksiat, tak marah, diam je. Tak boleh, itu tak boleh. Rasulullah kata kena mewujudkan sifat marah. Sebab
sifat marah ni ada kalanya, ada waktunya, dia sangat berguna, sangat penting. Terutama apa? Tengok kalau sekiranya orang mempelekehkan Islam, orang menghina agama, orang mempermainkan agama, orang buat kemungkaran, buat maksiat, kena ada sifat marah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka 4 perkara yang disebut tadi, keinginan, 4 perkara yang dibawa hukum syarak untuk mengawalnya. Yang pertama tadi, apabila ada kekuatan akal, maka disuruh dikawal dengan apa? Ibadat. Sebab tu tuan-tuan, manusia ni dia tak boleh guna akal dia. Dan dia nak mengawal akal manusia ni jangan tersasar daripada landasan dia, maka dia kawal dia dengan ibadat. Manusia kalau tak ibadat, maka dia hidup dia makan minum aja macam haiwan, tak ubah macam haiwan. Jadi kita hidup ni mesti ada ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghambakan diri, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikawal, dikawal maknanya akal dia tadi dengan ibadat, iaitu penyembahan kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tuan-tuan. Kemudian yang kedua, keinginan perut untuk makan dan minum. Maka di sana ada maknanya muamalah. Muamalah dalam kehidupan. Kita nak makan dan minum, kita tak boleh ambil sebarang-sebarang. Nak tengok orang punya pokok-pokok buah-buahan masak, kita paling dengan pakai lambik je. Tak boleh. Walaupun keinginan perut tu ada, nafsu syahwat keinginan makan minum ada, tapi tak boleh buat suka-suka kita. Nak makan kena cara dengan betul, muamalah, kena beli daripada duit hasil yang halal. Maka begitulah maknanya agama ni datang, supaya manusia tidak buat sewenang-wenangnya atas muka bumi ni. Jangan semua hak orang dia punya. Hak dia memang dia punya, hak orang pun dia punya juga. Ada? Ada orang kata, "Ustaz, ni musim buah ni banyak buah-buah ni Ustaz. Buah mangga ni banyak, boleh ambil tak? Saya ambil je." Ada? Apa hukumnya? Sebab tu kita kena tahu juga. Minta izin. Kena minta izin. Nak minta izin dengan siapa? Rumah ni kan ada penjaga dia. Ya tak? Rumah ni kan ada penjaganya. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kita kalau masuk rumah orang, kita kena minta izin, sebab tu bukan rumah kita. Beri salam, minta izin nak masuk. Makna apa? Setiap rumah tu ada penjaga dia. Hatta kalau kita pergi Masjidil Haram pun, dia ada penjaga dia. Al-Haramain. Ustaz, itu kan rumah orang Islam. Cuba kau pergi masuk semua tempat-tempat tu, boleh? Waktu lepas orang dah azan, dia tutup, kita nak masuk, dibenarkan tak? Kita kena akur, kerana itu peraturan. Sama lah dekat sini. Kalau dekat sini kita kata dekat situ tak boleh parking, janganlah parking. Dia kata, "Tak Ustaz, saya nak parking dalam masjid." Bawa motor kat depan. Tempat kita kata itu tak boleh parking, tak usah lah parking. Ini arahan. Dia kata ni kan rumah Allah Ta'ala. Cuba kat rumah kau orang buat macam tu. Orang datang dia terus masuk bilik kau, dia tidur boleh? Sebab tu nak kena faham, tuan-tuan. Jadi kita kata macam mana hukumnya? Mintalah izin dulu. Ni main buat bakul lepas tu.
Kalau minta ambil sebiji tak apa, main bakul. Kan? Bawa bakul ambil. Minta izin. Kenapa? Kerana rumah ni ada penjaga dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi begitu. Kita nak buat sesuatu perkara, walaupun di dalam diri kita ni ada keinginan nafsu syahwat, ada keinginan makan minum untuk perut dan sebagainya, tapi cara untuk mengawal, meletakkan nafsu kekuatan ini tempat dia, mesti kena ikut jalan dia. Nak makan, nak minum, tak boleh merompak, tak boleh mencuri, mesti kena ambil cara betul. Tuan-tuan, kena ambil dengan cara yang betul. Maka disebut dalam bab ni namanya muamalah. Muamalah. Yang ketiganya, keinginan dari sudut keinginan syahwat farjiyah. Mana keinginan bersetubuh, contohnya dikata sebut itu. Maka untuk mengawal supaya tidak salah dia punya kedudukan dia, salah dari sudut menjatuhkan maknanya kekuatan ini, maka dalam Islam menentukan adanya munakahat, iaitu perkahwinan. Kan? Engkau nak bersetubuh ke apa ke, mesti dengan cara apa? Yang halal, dengan melalui perkahwinan. Kalau sekiranya melakukan persetubuhan tanpa adanya akad perkahwinan, akad nikah, maka itu namanya zina. Ni hukumnya berdosa, dilarang di dalam Islam. Kalau tak mampu nak berkahwin, maka Islam bagi jalan keluar, suruh puasa. Kan? Suruh puasa. Jadi dengan itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang keempatnya, kekuatan emosi, iaitu marah, yang menyebabkan permusuhan dan pembunuhan. Maka di dalam hukum ni nak kawal benda ni supaya jangan jadi manusia binasa, adanya hukum jenayat. Orang kalau sekiranya bunuh orang, apa hukum dia? Orang kalau sekiranya dia mengampas hak orang lain, apa hukum dia? Supaya manusia jangan buat sewenang-wenang dekat atas muka bumi ni, jangan buat apa yang dia suka. Ada? Dia nak pergi bunuh orang, nak ambil hak orang, tak boleh. Maka orang yang mengambil hak orang lain, itu dikira satu kesalahan. Bagaimana nak hukum dia ni? Itu dinamakan dia hukum jenayah. Hukum jenayah. Maka dengan sebab itu, bila ada hukum-hukum yang macam ni, maka jadilah kehidupan manusia itu sejahtera, kan? Terkawal daripada mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kitab tentang bersuci, iaitu taharah. Bersuci ni dalam bahasa Melayu kita, dalam bahasa Arabnya disebut taharah. Maka perkataan kitab diambil daripada masdar, diambil daripada masdar katbun, iaitu mengumpulkan. Maka orang Arab mengatakan takattabu binuli fulanin, mengatakan orang daripada bani tertentu, iaitu fulan berkumpul. Ia sama dengan katibatun ar-rajul, makna kumpulan ataupun tumpukan. Jadi bila sebut ini satu kitab, makna satu kitab. Kitab ni ada furu', ada masail, kan? Dia tu ada dia punya pecahan-pecahan dia. Kitab ni, bila kitab ni dia satu jumlah yang besar, maka dalam kitab ni adalah dia punya sub-sub tajuk dia, kan? Dalam kitab ada fasal, ada dalamnya ada
ada furu' kan. Jadi kitab ni dia menghimpunkan satu, tapi dalamnya ada lagi perbicaraan-perbicaraan ni. Disebutkan kitab kerana di dalamnya terkumpul perbahasan-perbahasan tentang sesuatu permasalahan atau ilmu. Jumhur fuqaha ketika menulis atau menyusun hukum hakam fiqh akan memulakan dengan tajuk taharah, kerana taharah adalah syarat supaya solat yang merupakan tiang agama dan rukun terpenting setelah syahadah menjadi sah. Kemudian taharah juga adalah mukadimah kepada semua hukum hakam. Bila belajar bab fiqh, dia mesti mula dengan bab taharah ni. Kan? Apa tu dikata al-miftahu al-miftahul jannah kan? At-tuhurun. Bab kebersihan. Bersih ni kebersihan suruh. Sebab dia menjadi kunci. Mana jadi kunci? Kita nak sah semayang, nak sah ibadat, dia punya kuncinya apa? Taharah. Jangan sampai tak ada, kita tak tahu. Istinja tak tahu, mandi hadas tak tahu, kan? Kena tahu bagaimana kaedahnya kalau sekiranya orang yang di dalam keadaan dia luka ataupun badannya berbalut, kan, bertampal, tiba-tiba dia berhadas besar, macam mana cara nak bertaharah, nak mandi? Macam mana nak mandi? Ataupun pergi musafir, air tak ada, tiba-tiba maknanya berhadas besar, macam mana nak buat? Semayang wajib, ada? Sebab tu kita kena tahu. Sebab tu diletakkan dulu bab taharah. Bab bersuci dulu diletakkan di depan. Kerana dia ni merupakan kunci bagi segala hukum hakam. Tak tahu ni masalah ni, tak tahu masalah. Sebab tu kita tengok orang zaman sekarang suka simpan buku panjang. Kan? Orang sekarang dia suka simpan, baik tua baik muda. Simpan dia sebutir buku panjang, sebutir. Panjang buku nampak? Dia rajin bersihkan tu. Dia rajin bersihkan kuku dia. Tapi bagaimana hukumnya kalau sekiranya dia berhadas? Dia mandi, air tidak masuk, kena kepada kuku dia punya kulit dia. Zat kulit dia tu kena. Tak kena macam mana? Kalau sekiranya yang biasanya tangan yang kuku panjang tu tangan kiri, dia guna untuk beristinja, maka terlekat najis di dalamnya, dia semayang, macam mana hukum dia? Ni penting. Sebab tu kena tahu bab taharah. Sebab tu Rasulullah kata, tanda, salah satu tanda kebersihan ini iaitu orang yang memotong kuku. Berapa lama tempoh memotong kuku? Tidak boleh lebih daripada 40 hari. Tu tanda maknanya kebersihan. Orang kalau tempoh 40 hari tak potong kuku, ni bukan orang bersih. Walaupun kuku dia bersih. Kan? Sebab tu tanda orang bersih, Rasulullah kata apa? Memotong kuku, kemudian mengandam misai, mencabut bulu ketiak. Itu tanda orang bersih. Walaupun dia pakai shampoo apa sekalipun, dia kata wangi ustaz. Nah, tapi kiranya dalam tempoh 40 hari dia tak potong kuku dia, dia tak andam misai dia, dia tak cabut bulu ketiak dia, tidak mencukur bulu arinya, itu bukan tanda orang bersih. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kan? Sebab tu dalam Islam ni ada tanda kebersihan. Walaupun kita pakai macam mana cantik sekali pun, kita jaga sekali mencantik pun, maka Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada batas, ada panduan. Kita tak boleh ikut suka kita, tuan-tuan. Kan? Kita tak boleh ikut suka kita. Kena ikut mesti mana yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah kata. Keutamaan yang ditunjukkan para sahabat. Imam Khatib Asy-Syarbini berkata dalam Mughni Muhtaj, para sahabat mendahulukan ibadat ke atas muamalat sebagai perhatian kepada perkara-perkara agama. Mendahulukan muamalat ke atas munakahat dan apa yang berkaitan dengannya kepada keperluan manusia yang sangat kepadanya. Mendahulukan munakahat ke atas jenayat kerana kedudukannya lebih rendah dari sudut keperluan, dan mengakhirkan jinayat kerana jarang terjadinya berbanding dengan apa yang sebelumnya. Jadi kenapa diletakkan dia ibadat dulu? Sebab ibadat ni dia perkara yang paling penting dalam kehidupan. Nak banding dengan jinayat tu, jinayat ni jangan buat. Orang tahu kalau sekiranya buat benda ni ada hukuman dia. Tapi semayang ni tak kira siapa. Engkau orang jahat ke, engkau orang baik ke, apabila engkau ni namanya Islam, tak kira engkau jahat, engkau baik, semayang wajib kena semayang. Tak boleh kita tinggalkan. Sebab apa? Dia asas. As-salatu imaduddin, semayang ni di tiang. Tak boleh kita tinggalkan. Waktu lapang ke, waktu sibuk ke, kita banyak dosa ke, kita orang alim ke, banyak pahala ke, semayang wajib. Wajib lah. Tak boleh ditinggalkan sama sekali. Sebab tu bila diletakkan, para sahabat ni mendahulukan ibadat ke atas muamalat. Muamalat ni bukan semua orang buat. Bukan semua orang berniaga. Bukan semua orang berurusan. Orang tertentu. Kan? Tapi semayang tak kira. Bila dia masuk kepada mukallaf, berakal, balik, dan sampai seruan, maka semayang wajib. Tak kira lelaki, perempuan, waktu sakit, waktu sehat, waktu dia tidak bermusafir, waktu musafir, semayang di mana-mana sekalipun hukumnya wajib. Semua orang kena buat. Semua orang kena dirikan. Dan tak boleh tinggal. Hatta dalam keadaan huru-hara pun, dalam keadaan peperangan pun, semayang tak boleh tinggal. Dalam keadaan terlantar sakit pun, selama mana boleh ingat lagi, semayang wajib. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi, hukum Allah Ta'ala ni diletak di atas keperluan. Mana yang lebih aula? Itu dinamakan fiqh alawiyat. Mana yang lebih aula? Betul ibadat lebih dulu. Kemudian diletakkan muamalat, munakahat, kan? Kemudian jinayat. Jinayat yang akhir. Kalau tuan-tuan baca, belajar kitab fiqh, jinayat ni letak ujung sekali. Kan? Dia letak dalam ujung sekali. Belajar tu ujung. Kadang-kadang orang tak belajar pun bab jinayat ni. Sebab belajar hukum ibadat pun tak habis-habis. Belajar bab ibadat pun tak habis-habis. Belajar bab taharah pun tak selesai. Belajar bab semayang, walaupun dah semayang, ada benda lagi yang kita tak tahu. Kan? Kalau semayang berjamaah,
banyak benda yang kita tak tahu. Sembahyang orang bermusafir, sembahyang orang dalam kenderaan, banyak lagi benda yang kita tak tahu. Sembahyang dalam keadaan huru-hara peperangan, macam mana nak mendirikan solat dalam peperangan, sedangkan sembahyang tak boleh tinggal. Banyak lagi perkara yang kita nak kena tahu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hikmah kenapa tajuk taharah selalu didahulukan? Maka di antara hikmahnya juga ialah Islam sangat menggalakkan umatnya sentiasa bersih dan suci, sama dengan suci zahir maupun batin. Sebab tu kesucian ni perkara yang wajib. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan diri kamu, bersihkan pakaian kamu. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bila kita semayang ni tuan-tuan, kita menyucikan diri. Bila kita mendirikan solat, kita menyucikan diri kita dengan dosa yang kita lakukan. Bila diri solat, maka menggugurkan dosa. Sebab tu datang ayat peringatan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah kamu, berikan peringatan. Bangun suruh apa? Suruh semayang dan berikan peringatan kepada manusia. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu bersihkan. Ni apa? Tuntutan kepada taharah. Tuntutan kepada taharah. Pakaian kena bersih. Nak menghadap Allah Ta'ala kena bersih. Apabila kita bersama dengan orang, kan, dalam masyarakat, bermuamalah dengan orang ramai, pakaian kena bersih. Jangan sampai berbau, kan? Sebab tu disuruh tuan-tuan pakaian. Sebab tu melambangkan diri orang itu sendiri. Sebab tu disuruh kita ni berwangi-wangian, kan? Pakaian kita bila dah masuk dalam kampung orang ramai, disuruh kita berwangi-wangi, kan? Sebab tu satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna bersih, kena bersih diri. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang menyucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang sentiasa menyucikan diri. Bagaimana menyucikan diri? Bertaubat, istighfar, bertasbih. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang yang mengotorkan diri mereka. Sebab tu disuruh dalam Islam, tuan-tuan. Jangan mengotorkan diri. Hati jangan dikotorkan. Lepas Ramadan hati kotor balik, mengumpat. Aku pergi rumah orang tu, alamai, air sejuk je dia bagi, kan? Bagi minum fresh orange, ais pun tak ada. Mengumpat habis kawan, keluar berbakul-bakul buat dosa. Nah, dia beri makan kuih tart, itu pun dah perui dia tu. Maut kau. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baru lepas Ramadan berdosa dah buat balik. Sebab tu wa qad khaba man dassaha, binasalah orang-orang yang mengotorkan hati mereka. Sebab tu dia, bila kita dah lepas Ramadan ni, disuruh kita puasa. Jangan sampai tak puasa. Sebab tu ada puasa 6, kan? Sebab tu ada puasa 6. Puasa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, usahakan. Nak puasa macam mana ustaz? Boleh tak gabung niat, tak gabung niat, itu terpulanglah pada kita.
Nak gabung pun boleh, tak gabung pun boleh. Yang masalahnya tak gabung, tak buat. Itu yang masalah. Boleh tak gabung puasa 6 dengan puasa qada? Boleh. Di dalam hukum fiqh disebut dia ada dua. Masa ni ada dua. Nama satunya waktu mudayyab dan satu lagi waktu muwassa'. Waktu muwassa' ni tuan-tuan dalam bab puasa, kalau bulan Syawal, mana nak dahulu, qada ke puasa 6? Tengok, kalau waktu muwassa' kita cukup dengan kita puasa qada, ada berbaki lagi 6 hari kita boleh dapat puasa 6, maka puasa qada dulu lebih afdal. Kan? Lepas tu buatlah puasa 6. Tapi kalau sekiranya waktu tu waktu mudayyab, kalau kita puasa qada dulu, nanti tak dapat 6 hari, maka dahulukanlah puasa Syawal, puasa sunat 6. Ataupun waktu tu memang sempit sangat, maka bergabunglah niat. Nak niat macam mana Ustaz? Masuk semua. Sahaja aku puasa qada Ramadan, Syawal, Isnin, wah banyak benda masuknya. Niat satu je dapat nama semua. Sahaja aku puasa qada Ramadan, maka dapatlah Syawalnya. Kalau kena hari Isnin, dapatlah Isninnya. Puasa putih, dapatlah putihnya. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu menuntut kepada kita belajar kepada hukum-hukum fiqh. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, makna dan kepentingan taharah. Dari segi bahasa, taharah bermaksud suci dan bersih. Dan dari segi syarak, ia bermaksud suci dan bersih daripada najis atau hadas, untuk membolehkan mengerjakan ibadah seperti solat dan sebagainya. Jadi taharah ni dari segi bahasanya, fil lughah, bermakna apa? Suci dan bersih. Tapi dari segi syarak, tuntutan dari syarak taharah ni apa? Suci dan bersih daripada najis ataupun hadas. Ada orang tak bernajis tapi dia berhadas. Nampak tak? Sebab contohnya orang keluar air mani. Air mani itu bukan najis. Sebab yang menunjukkan bahawa air mani tak najis, Rasulullah pernah satu ketika semayang, pakaian dia, kain dia kena air mani. Rasulullah semayang. Rasulullah kata apa? Air mani bukan najis, tapi wajib mandi. Ada yang najis, yang kena suci kan, kena basuh. Tapi ada yang keluar, dia bukan najis, tapi wajib berhadas, mandi hadas, angkat hadas. Itu yang kita nak kena faham. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pakaian kena air mani, semayang, ada. Kalau air mazi itu najis, air wadi itu najis, tapi air mani bukan najis. Itu nak kena faham juga. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka bersuci daripada hadas adalah dengan mengambil wuduk. Kalau sekiranya keluar angin, terkentut ke apa ke tak, batal air semayang, maka salah satu daripada cara berhadas ni ambil wuduk. Ini kalau orang berhadas kecil. Ataupun dengan mandi kalau berhadas besar. Ataupun bertayamum bagi orang yang tak ada air, sama ada pada hadas besar ataupun hadas kecil. Pada tak ada air, maka tayamum, menggantikan air dengan debu tanah. Macam mana nak ganti? Waktu nak mandi dengan debu tanah macam mana? Bukan mandi. Jangan mandi dengan debu pula, kan? Satu tayamum untuk mandi, satu tayamum untuk air semayang. Jadi begitulah.
Jadi insya-Allah nanti kita akan lanjutkan bicara kita dalam bab ni. Insya-Allah pada masa yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.